Okey, Gusonika, kita lihat karangan kamu yang panjang ini. Pendidikan merupakan satu usaha yang berterusan untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi fizikal, mental, emosi, jasmani dan rohani seperti yang digariskan dalam falsafah pendidikan negara yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Pendidikan di negara kita telah mengalami transformasi yang cepat dan pantas dari tahun ke tahun sehingga pendidikan maya diperkenalkan pada awal tahun 2000. Murid-murid sekolah rendah dan sekolah menengah serta pelajar universiti sudah diperkenalkan dengan pendidikan maya apabila tiap-tiap sekolah murid harus memiliki email. Usaha kolaboratif antara Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dengan LTL telah melaksanakan platform Satu Bestari Net melibatkan 10,000 buah sekolah di seluruh negara. Walau bagaimanapun, mesti jarak ya, walau bagaimanapun masih ada segelintir murid yang masih tidak sini ada masih, sini tak perlu masih lagi, yang tidak memiliki kemudahan internet, terutama yang tinggal di kawasan pedalaman dan liputan internet yang lemah. Ada juga ibu bapa yang berpendapat bahawa pendidikan maya kurang efektif jika berbanding dengan dibandingkan dengan cara konvensional apabila anak mereka diajar oleh ibu guru secara bersemuka. Hal ini secara tidak sepatutnya berlaku kerana semua pihak haruslah sedar bahawa tak kenal maka tak cinta, kerana pendidikan maya merupakan platform untuk mencari ilmu yang sudah menjadi sohor kini di seluruh dunia. Sudah tiba masanya kita mengetahui kelebihan pembelajaran maya sejarah maya yang dijalankan di seluruh dunia, terutamanya apabila wabak COVID-19 merebak di Malaysia. Okay, you see here, platform pendidikan maya merupakan platform untuk mencari ilmu. Okay, this one you need to avoid from writing this kind of isi penting because one of the benefit ialah mencari ilmu. Betul tak? So be careful. So kerana pendidikan maya merupakan platform yang sangat popular dan sudah menjadi sohor kini. Itu betul. Generally acceptable but this is quite specific. So berhati-hati ya. Jangan masukkan isi penting dalam pendahuluan. Salah satu kelebihan pembelajaran secara maya ialah pembelajaran secara maya dijalankan di Malaysia membolehkan ilmu dan pengetahuan disampaikan kepada murid dan pelajar dengan begitu cepat dan mudah. Hal ini dikatakan demikian kerana proses penyampaian ilmu dipercepat dengan perkongsian pelajaran melalui internet. Oleh hal demikian, murid sekolah dan pelajar di universiti mudah mengakses ilmu pengetahuan yang penting. Sebagai contohnya, laporan daripada Utusan Malaysia pada 11 Januari 2018 menganggarkan bahawa Malaysia akan mempunyai 27.7 juta pengguna internet pada 2020 dan terus meningkat. Guru-guru dan pensyarah juga mengambil inisiatif menyampaikan ilmu kepada murid sekolah dan pelajar universiti melalui pelbagai platform seperti Google Meet dan Zoom serta platform media sosial. Kesannya, murid-murid sekolah rendah maupun menengah dapat menyerap ilmu yang disampaikan walaupun cuti sekolah diumumkan oleh kerajaan berikutan wabak COVID-19 ini. Tambahan pula, pelajar universiti yang berada di luar kampus juga dapat mengakses kuliah dan menghantar tugasan mereka kepada pensyarah sepantas kilat dengan platform maya yang semakin hari semakin canggih. Pendidikan maya telah mengubah lanskap pendidikan negara dengan drastik daripada cara pembelajaran secara bersemuka kepada pembelajaran secara maya apabila wabak COVID-19 menular ke hampir seluruh dunia kerana sekali abah, sekali pandai berubah. Tuntasnya, ilmu pengetahuan dapat disampaikan kepada murid sekolah dan pelajar universiti dengan mudah dan cepatnya apabila pembelajaran maya dijalankan di negara Malaysia. Seterusnya, pembelajaran secara maya menyebabkan konsep e-buku atau buku elektronik diperkenalkan kepada murid sekolah dan rendah dan menengah sehingga pelajar universiti. Buku elektronik merupakan sejenis medium penyampaian maklumat yang merujuk merujuk penggunaan data digital seakan buku. Penggunaan medium-medium begini mengubah cara konvensional untuk mendapatkan maklumat. Hal ini dikatakan demikian kerana sebelum konsep e-buku dan buku yang sinonim dengan diperkenalkan, para pelajar hanya mengenali satu medium untuk dirujuk semasa sesi pengajaran dan pembelajaran, iaitu buku teks. Dengan buku-buku elektronik, mereka mampu mengakses lebih banyak maklumat dan
dengan pantas dalam satu peranti sahaja. E-buku dan buku elektronik juga amat efisien kerana pelajar-pelajar tidak perlu mencari bahan dalam pelbagai buku untuk mendapatkan maklumat. Semua informasi berada di hujung jari mereka. Sebagai contohnya, murid sekolah dan pelajar universiti dapat memuat turun buku teks elektronik dan buku ulang kaji yang dikongsikan kepada mereka melalui pautan yang disediakan oleh KPM untuk memudahkan rujukan. Terdapat juga laman sesawang seperti gurubesar.my yang telah menghimpunkan buku teks digital untuk kegunaan murid-murid dan guru-guru sekolah rendah sehingga sekolah menengah. Penggunaan buku teks digital ini memudahkan pelajar-pelajar kerana mereka hanya perlu melayari internet untuk merujuknya yang lebih mudah daripada menggunakan buku teks fizikal yang tebal. Kita seharusnya mula menyesuaikan diri dengan penggunaan e-buku dan buku elektronik selaras dengan perkembangan teknologi kini agar negara kita dapat membangun dengan maju. Oleh itu, tegaslah bahawa janganlah gunakan tegaslah bahawa saya ingin menegaskan bahawa konsep e-buku dan buku elektronik mampu memanfaatkan pelajar. Selain itu, pembelajaran secara maya juga memainkan peranan yang signifikan dengan membantu murid sekolah dan pelajar universiti menjimatkan pelbagai kos dan usaha mereka menuntut ilmu pengetahuan. Pembelajaran secara maya bermaksud bahawa, tak payah bahawa ya, bermaksud para murid dan pelajar tidak perlu membayar kos yang mahal untuk menimba ilmu. Terdapat pelbagai perkhidmatan secara dalam talian yang menawarkan kelas tuition percuma dan yang mengenakan bayaran yang sedikit. Namun kos yang perlu ditanggung selalunya jauh lebih rendah daripada kos harga tuition secara bersemuka di pusat tuition. Hal ini bermaksud bahawa mereka tidak perlu membayar sejumlah besar dan boleh menjimatkan wang dengan menyertai typing error. Okay, it should be what? It should be MENENYER. Pembelajaran secara maya. Sebagai contohnya, laporan pada berita harian bertarikh 14 Mei 2020 mengatakan bahawa, berita tak boleh bercakap ya, melaporkan bahawa terdapat sebuah portal pembelajaran digital yang dikenali sebagai Full A-Mark yang isi kandungannya disediakan oleh penulis sisipan pendidikan terbitan akhbar BH Didik, Mindasko dan Score. Portal itu menawarkan subjek teras iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains dan Matematik untuk tingkatan 3. Manakala bagi calon SPM pula ditawarkan subjek Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sejarah. Harganya pula amat berpatutan iaitu RM50 bagi tempoh 6 bulan langganan. Kesannya, pelajar mampu menuntut ilmu dengan kos yang rendah. Mereka dapat mengakses soalan latihan selain nota terkini bagi setiap topik yang dipelajari, mengikut sukatan pelajaran dan mempunyai banyak soalan latihan berdasarkan format peperiksaan melalui portal-portal pembelajaran digital. Keadaan ini cocok dengan peribahasa, ingat sebelum kena, jimat sebelum habis. Oleh itu, sudah terang lagi bersuluh bahawa pembelajaran maya membolehkan pelajar menimba ilmu dengan harga berpatutan. Di samping itu, pembelajaran secara maya menyebabkan ataupun membolehkan murid-murid sekolah dan pelajar-pelajar universiti dapat menjalani proses pembelajaran secara fleksibel dan memberikan kemudahan kepada semua pihak. Jika dahulu pelajar perlu bangun awal pagi untuk bersiap sedia untuk pergi ke sekolah, sekarang waktu pembelajaran lebih fleksibel dan memudahkan semua pihak. Hal ini dikatakan demikian kerana pembelajaran secara maya seperti Blackboard, Edmodo, Google Classroom dan ClassDojo membolehkan pelajar menghantar tugasan mereka pada bila-bila masa sahaja dalam tempoh masa yang ditetapkan. Hal ini memudahkan pihak sekolah, pelajar dan pengajar kerana tidak perlu mengikut jadual yang amat ketat seperti di sekolah ataupun universiti. Sebagai contohnya, menurut laporan akhbar Metro 12 Julai 2020, Profesor Madya Dr. Zuraida Abdullah berkata situasi ini memberikan satu fenomena baharu dalam pembelajaran murid dan pelajar itu. Pembelajaran mereka tidak mengikut masa sebenar di sekolah. Jadual waktu ini lebih fleksibel, bukan saja menggunakan Google Classroom, mana boleh mengaplikasikan pelbagai aplikasi seperti Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, Telegram dan WhatsApp.
Selain itu, menurut laporan berita harian bertarikh 24 Mac 2020, Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI merupakan antara universiti yang memperoleh akreditasi Agensi Kelayakan Malaysia MQA untuk melaksanakan Open dan Distance Learning ODL. Sistem MyGuru dibangunkan untuk memberikan kemudahan kepada pelajar walau di mana-mana. Okey, walau di mana-mana saja berada. Okey, saja mereka berada selagi wujud boleh pencapaian internet mesti huruf besar lah. Seperti memuat turun untuk memuat turun rakaman video dan syarah. Flexibility ini membolehkan murid sekolah belajar dengan mengulangi tontonan video pembelajaran yang disampaikan oleh guru mereka sehingga mereka memahaminya. Pelajar universiti juga dapat menerima ilmu dan pengetahuan serta kuliah yang disampaikan oleh pensyarah mereka di mana-mana saja dan pada bila-bila masa. Pembelajaran maya menyebabkan murid dan pelajar universiti sedar bahawa sehari Senin berbenang lama-lama menjadi kain dalam konteks pembelajaran berterusan. Oleh itu tidak dapat dinafikan satu hakikat yang tidak dapat dinafikan. Kita gunakan ayat suatu hakikat yang tidak dapat dinafikan lagi ialah pembelajaran secara maya memudahkan semua pihak dari segi flexibility masa. Konklusinya, pembelajaran maya merupakan trend pendidikan di seluruh dunia yang akan diteruskan sampai bila-bila oleh semua pihak yang sebenarnya menguntungkan murid dan pelajar. Namun, untuk merealisasikan sepenuhnya pembelajaran secara maya, kelajuan internet di Malaysia perlulah dipercepat untuk menjamin kelancaran akses. Tambahan pula, murid-murid Malaysia haruslah diwajibkan memiliki komputer dan kemudahan internet. Saya berharap semoga pembelajaran secara maya dapat memberikan nafas baru kepada dunia pendidikan supaya murid-murid dan pelajar universiti juga dapat berdaya saing dengan penuntut global. Dengan ini, secara langsung dapat berdiri sama tinggi duduk sama rendah dengan dalam konsep pendidikan secara maya. Kualiti pendidikan negara juga dapat ditingkatkan agar kita dapat bersaing di peringkat global, sepatutnya pada peringkat global. Pada peringkat global, saya berpendapat bahawa pembelajaran secara maya perlu diiktiraf sebagai pendidikan baharu masa depan. Hal ini dikatakan demikian kerana era digital moden telah mengambil alih cara ilmu disampaikan dengan adanya internet. Oleh itu, tegaslah bahawa, tugas kepada saya ingin menegaskan bahawa gunakan ayat yang lebih jelas. Saya ingin menegaskan bahawa pembelajaran secara maya sememangnya memberikan kelebihan yang amat banyak kepada semua pihak sama ada pelajar atau tenaga pengajar, murid-murid sekolah dan pelajar universiti haruslah terus belajar melalui dunia maya kerana pembelajaran secara maya amat berfaedah. Tahniah saya ucapkan, anda berjaya menulis 89/100 markah. Saya amat berpuas hati dan juga berbesar hati dengan kualiti yang dah saya baca dan kesilapan-kesilapan kecil ini bolehlah anda baiki untuk kesilapan untuk karangan akan datang. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalannya.